Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 982. Antara paparan utama. Bubar Dun Melaka betul atau gopoh? Pandora Papers jangan tangguh dan tertipu. UMNO kini sudah hilang keramai. PAS masih mengigau muafakat nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun berkata, walaupun pemimpin Pakatan Harapan yang akan dipilih sebagai Ketua Menteri, Melaka tetap akan maju. Kalau Pakatan Harapan bentuk kerajaan, takkanlah kita hendak jadikan Melaka mundur. Sudah tentulah kita majukan negeri kita ini, katanya seperti dipetik Berita Harian. Idris juga tidak bersetuju bahawa pilihan raya negeri diadakan memandangkan pilihan raya umum ke-15 akan diadakan dalam tempoh setahun setengah sahaja lagi. Jika pilihan raya negeri ingin diadakan, ia membabitkan banyak perkara yang harus kita pertimbangkan kerana kita masih dalam pandemik COVID-19 dan ia menyebabkan risiko lebih tinggi. Ia juga membabitkan kos perbelanjaan yang tinggi, katanya. Kerajaan Melaka tumbang susulan tindakan Idris mengumumkan menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Turut bersama beliau ialah Ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Pantai Kundur, Datuk Nur Azmal Hassan, Datuk Effandi Ahmad Bersatu Teluk Mas dan Datuk Nur Hizam Hassan Bakti Bebas Pengkalan Batu. Bagaimanapun, Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tuan Muhammad Ali Muhammad Rustam bersetuju membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14. Namun, Pakatan Harapan Negeri Melaka mempertikaikan kewajaran pembubaran Dewan Undangan Negeri dan pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai Ketua Menteri bagi kerajaan sementara. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Adli Zahari berkata pihaknya akan merujuk perkara tersebut ke mahkamah bagi memastikan keabsahan kerajaan sementara seperti yang diumumkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Pakatan Harapan Melaka berpandangan adalah tidak wajar untuk beliau dibenarkan menjadi Ketua Menteri bagi kerajaan sementara. Ia selaras dengan apa yang berlaku pada 2 Mac tahun lalu yang mana tugas pentadbiran kerajaan negeri dipertanggungjawabkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri sehingga Ketua Menteri baru dilantik, katanya dalam satu kenyataan kemarin. Beliau juga menyifatkan sikap Sulaiman membubarkan Dewan Undangan Negeri sebagai tidak bertanggungjawab. Ini kerana katanya rakyat masih berhadapan dengan pandemik COVID-19. Beliau mengambil contoh pilihan raya negeri Sarawak yang ditangguhkan di atas alasan sama. Berdasarkan fasal kurungan 4 perkara 19 Perlembagaan Negeri Melaka, satu pilihan raya hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Negeri Melaka, Datuk Halim Bacik mengecam tindakan Abdul Rauf membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. Tindakan yang dibuat oleh beliau jelas melanggar etika sebagai ahli politik yang meletakkan kepentingan rakyat di belakang dalam tempoh pandemik ketika ini. Tindakan yang gopoh dan tergesa-gesa ini sudah pasti akan memberi kesan yang buruk dan demi survival politik, kepentingan rakyat telah diketepikan, tegas Halim. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan bahawa keadilan Melaka akan bersama-sama pakatan dari Gabungan Pakatan Harapan untuk terus memastikan demokrasi di dalam negeri ini hidup dan tidak dieksploitasi oleh mana-mana pihak. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC-DAP turut mempertikai kewajaran mengadakan pilihan raya negeri Melaka pada saat ini. Pihak CEC tidak bersetuju bahawa pilihan raya negeri wajar diadakan. Malaysia sedang beransur pulih daripada krisis COVID-19 dan pilihan raya akan menjejaskan proses pemulihan tersebut. Kita tidak harus mengulangi kesilapan seperti pilihan raya negeri Sabah pada tahun lepas yang telah menyebabkan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan kerajaan hilang kawalan terhadap virus tersebut, kata penolong Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP Ku Poi Tiong dalam satu kenyataan. Beliau berpendapat Sulaiman harus meletakkan jawatan kerana kerajaannya telah tumbang susulan hilang majoriti.
Beliau tidak mempunyai kedudukan untuk menasihatkan supaya Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Yang di-Pertuan Negeri mesti diberi ruang untuk bertindak secara bebas dan objektif berdasarkan perlembagaan negeri tanpa sebarang pengaruh atau tekanan daripada mana-mana pihak, ujar Puai Tiong. Menurut beliau, parti atau gabungan yang mempunyai majoriti wajar diberi peluang dan jemputan utama untuk menubuhkan kerajaan baru. Dalam mesyuarat CEC, pihak CEC telah menyatakan pilihan calon Ketua Menteri kepada saudara Adli Zahari, tegasnya. Begitulah perangai UMNO. Ketika kerana mengambang di Johor, Perak dan Kedah, tidak pula timbul kes Dewan Undangan Negeri harus dibubarkan. Tetapi apabila kerajaannya tumbang, maka mereka segera berlari membubarkan Dewan Undangan Negeri walaupun tahu kini negara masih dilanda dengan wabak COVID-19 dan kewangan yang kritikal. UMNO langsung tidak belajar daripada pengalaman pilihan raya negeri Sabah. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan harus mengambil serius pendedahan yang dibuat Pandora Papers. Ini kerana, kata Anwar, ratusan bilion ringgit dari negara dibawa keluar dan disorok di beberapa akaun pesisir. Menurut Anwar, sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menganggap kestabilan politik, transformasi politik dan prinsip ketelusan itu penting, maka harus ada iltizam politik untuk menyiasat pendedahan yang dibuat Pandora Papers. Malangnya, seperti yang sudah dijangka, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun menolak usul Anwar untuk membahaskan isu Pandora Papers. Kata Azhar, ia bukan perkara yang perlu disegerakan. Bagaimanapun, Azhar mencadangkan supaya Anwar menggunakan prosedur lain untuk membincangkan isu tersebut, termasuk menerusi soalan menteri, soal jawab lisan, jawatan kuasa pilihan khas Parlimen atau Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Ya. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Kerana saya mesyuarat persidangan kita ni didahulukan dengan aturan urusan mesyuarat. Maksudnya apabila aturan urusan mesyuarat itu kita hendak ketepikan, maka sesuatu perkara yang hendak dibawa itu mestilah perlu disegerakan. Ya. Walaupun perkara itu penting atau teramat penting seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Nombor satu, perkara itu berterusan dan boleh dibangkitkan pada bila-bila masa sahaja. Nombor satu. Jelasnya, Anwar menegaskan beberapa negara lain yang didedahkan dalam Pandora Papers telah membuka siasatan dan jika kita tidak bersedia membentangkan di Parlimen, maka ia adalah sesuatu yang memalukan. Ataupun kerajaan untuk membuat siasatan, negara ini akan lingkup. Ya. Negara-negara yang lebih bertanggungjawab mengumumkan, dan saya minta Perdana Menteri yang nak jaga kestabilitan politik, yang nak jaga transparansi atau ketelusan, yang mahu menjamin kemampanan ekonomi negara, bagaimana boleh kita diam bila ratusan bilion ringgit dibawa keluar tanpa peraturan dan cara haram dari negara kita. Yang di-Pertua, yang melibatkan banyak nama. Saya bukan sebut ahli-ahli Parlimen UMNO atau Bersatu, saya juga sebut ahli Parlimen daripada PH, khususnya PKR, supaya beliau boleh beri penjelasan. Saya tegaskan, kita tidak menghukum siapa saja yang disebut, tetapi kalau ratusan juta ringgit disorok di tax haven dan kita diam, malu kita sebagai ahli Parlimen, ujar Anwar. Dalam satu hantaran yang mengecam pemimpin Melayu yang dinamakan dalam Pandora Papers itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyindir mereka yang disenaraikan sebagai Melayu tipu Melayu. Lama mereka melaungkan slogan demi bangsa, demi negara, demi orang Melayu, tetapi mereka ini munafik. Mereka mahu elak cukai sebenarnya. Mereka hendak kekayaan berlegar pada keluarga mereka sendiri sahaja. Bukan hendak tolong orang Melayu, mereka buka akaun syarikat-syarikat mereka. Bukan di Tanah Melayu tetapi di British Virgin Islands, BVI, katanya di Facebooknya. Beliau mendakwa merekalah Melayu hipokrit. Mereka tuduh orang lain tidak patriotik, subversif atau pendaharka. Tetapi merekalah yang sebenarnya petualang kerana larikan wang dan modal secara haram ke syurga kewangan hitam tanpa cukai dan penuh rahsia di British Virgin Islands. Baru hari ini mulai terdedah oleh Pandora Papers. Kasihan bangsaku Melayu ditipu hidup-hidup. Aku yang Melayu ini pun ditipu sama. Sekian lama aku ingatkan betullah pemimpin-pemimpin Melayu ini memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam perkara 153 Perlembagaan, Persekutuan
dan hak-hak kedudukan istimewa orang Melayu. Rupa-rupanya mereka ini ibarat harapkan pegar, tetapi pegar makan padi, katanya. Menurut Hassan, mereka menggunakan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dan hak-hak istimewa Melayu itu untuk mengaut keuntungan kontrak modal dengan pinjaman murah serta segala macam insentif, kuota, permit, lesen dan subsidi serta projek runding terus tanpa tender, semuanya atas nama hak istimewa Melayu. Tetapi mereka Melayu dari kumpulan dan keluarga elit berkuasa ini seperti kacang lupakan kulit. Mereka bertindak macam lanun melarikan duit dan modal keluar negara ke British Virgin Islands sana. Mereka tidak melaburkan semula kekayaan mereka di Malaysia tercinta ini. Mereka ini betul-betul macam si tanggang yang derhaka kepada bangsa, dakwanya. Beliau seterusnya berkata sehingga bulan Oktober 2021 ini di Parlimen di depan matanya seorang Melayu tanpa malu-malu. Mereka masih bercakap kononnya demi Melayu, demi Melayu. Hipokritnya mereka ini, hari ini aku Melayu yang tidak boleh lagi ditipu mereka. Hassan kesal kerana begitu banyak wang dan modal negara ini mengalir keluar ke British Virgin Islands dan lain-lain pusat kewangan gelap di luar pesisir pantai sehingga kan Malaysia tidak ada wang dan hampir bankrupt. Kalau Hassan, seorang peguam dan ahli parlimen juga ditipu atau terasa telah tertipu, bagaimana dengan Makcik Kiah dan yang seangkatan dengannya? Bagaimanakah sekitar 1,500 orang rakyat Malaysia yang ada akaun syarikat di British Virgin Islands boleh hidup senang lenang atas kesengsaraan rakyat negara ini? Fikir-fikirlah. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata UMNO Parti Keramat Agama, Bangsa dan memiliki 3.3 juta ahli. Katanya UMNO juga parti yang berprinsip. Bersatu menurut Zahid ialah parti yang telah menunjukkan ketidakjujuran dengan mencuri dan membeli ahli UMNO. Kesimpulannya, PPBM tidak perlu hipokrit dan play innocent dalam soal kerjasama sedangkan rakyat pun tahu hakikat itu. Jika benar demi sebuah kerjasama yang jujur serta ikhlas, apa kata bubarkan PPBM dan kembali ke pakuan UMNO? Kata Zahid Yasin hari ini tidak pernah menyebut parti itu sebagai Bersatu. Sementara itu, PAS kata Zahid sudah mengisytiharkan kesetiaan kepada Bersatu dan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin setelah menyertai Perikatan Nasional. Pendirian UMNO tentang PAS tersirat dalam persoalan Zahid. Adakah Muafakat Nasional MN yang dimeterai oleh UMNO dan PAS di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 14 September 2019 masih wujud? Persoalan ini dijawab sendiri oleh beliau apabila mengaku bahawa Perikatan Nasional yang dibarisi Bersatu dan PAS telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan pembahagian kursi yang akan ditandingi di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum ke-15. Sedangkan Perhimpunan Anggur UMNO 2020 telah membuat ketetapan tiada kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15. Ia merupakan sebuah ketetapan yang diamanahkan oleh akar umbi parti Keramat Agama, Bangsa dan Negara kepada Presiden UMNO untuk dilaksanakan, tegas beliau. Ketetapan dan pengumuman kerjasama Bersatu PAS ini menentukan sama ada Muafakat Nasional masih wujud atau sudah berkubur tak bertanda. Menurut Zahid, UMNO tidak lagi boleh berdepan dengan ketidaktentuan tentang MN dalam persiapan dan persediaannya menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ketidaktentuan boleh mengganggu dan menyekat kelancaran strategi serta gerak kerja UMNO untuk pilihan raya umum ke-15. UMNO perlu segera berdepan dengan hakikat seperti yang rakyat kebanyakan juga dapat melihat hakikat sebenar tentang Muafakat Nasional ketika ini, ujarnya. Kasihan berbelit-belit lidah pimpinan UMNO mahu meraih simpati bahawa ia parti yang dikhianati. Sedangkan UMNO sendiri yang menjadi punca ia hilang kehormatannya, diinjak oleh Bersatu dan ditikam oleh PAS. UMNO menggadai keramat yang dimilikinya apabila ia melutut kepada Bersatu dan PAS demi mendapatkan 115 ahli parlimen untuk menempatkan naib presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Sungguh, rakyat kebanyakan juga dapat melihat hakikat sebenar tentang sikap hipokrit UMNO ketika ini. UMNO mengata kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin gagal, khususnya dalam menguruskan pandemik COVID-19 dan ekonomi Malaysia. Tetapi, demi mendapatkan sokongan parti itu, Perdana Menteri UMNO melantik individu yang gagal ini menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara untuk menguruskan hal ehwal yang sama yang dahulu gagal diuruskannya ketika masih menjadi Perdana Menteri. UMNO juga mencerca Pakatan Harapan, kononnya gagal dalam 22 bulan pentadbirannya. Sedangkan apa yang kita nampak hanyalah nama pemimpin UMNO yang berjaya dipetik dalam senarai Pandora Papers. Kini UMNO masih mahu berteriak bahawa ia parti keramat, agama, bangsa dan negara. Keramat apakah ini?
Tatkala pimpinan UMNO semakin nampak di mana PAS berdiri dalam kesepakatan muafakat nasional, pemimpin PAS terus bermimpi bahawa PAS Bersatu UMNO akan menari bersama-sama. PAS seolah-olah masih mendambakan UMNO untuk membentuk kerjasama kononnya demi kesatuan Melayu Islam. Ini dapat dilihat secara tersirat dalam hantaran Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali berhubung pilihan raya negeri di Melaka. Beliau berkata, pilihan raya negeri Melaka adalah medan menguji kekuatan politik. Bagi Kesatuan Melayu Islam, adakah Perikatan Nasional sahaja memadai untuk memenangi pilihan raya negeri atau muafakat nasional sahaja sudah cukup? Atau sememangnya gembelengan ketiga-tiga parti adalah rahsia kemenangan? Beliau seolah-olah sedang mengigau dalam mimpi enak bahawa UMNO akan menerima bersatu yang mengkhianatinya. Ramai yang menganggap kedudukan parti masing-masing sudah kukuh selepas berkerajaan yang baharu hasil muafakat. Pengundi asal yang lari telah kembali ke pangkuan. Sokongan baharu makin bertambah akibat pelbagai polisi. Benarkah soalnya? Menurut beliau, medan ujiannya ialah pada pilihan raya negeri Melaka. Sudah terang lagi bersuluh? Sebenarnya, jawapannya amat jelas. Tak perlu menunggu pilihan raya negeri Melaka. PAS menerima pukulan apabila gagal menghalang Kerajaan Tembok Atap, Perikatan Nasional dan Kerajaan Keluarga Malaysia daripada meneruskan dasar jabatan khas 22 kali kepada agensi nombor ramalan NFO. Ahli Parlimen PAS yang menjadi anggota Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilihat bersetuju dengan kerajaan yang menambahkan pendapatan negara daripada hasil cukai dosa menerusi judi. Seperti kata Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar, 22 kali cabutan ini kepada setiap syarikat judi. Di Semenanjung ada 3 syarikat, Sport Toto, Damai Chai dan Magnum. Buatlah kiraan sendiri, ada berapa cabutan sebenarnya? Justru, Jom Channel ingin bertanya, pengundi asal mana yang kembali kepada pimpinan Kerajaan Tembok Atap ini? Pengundi baru mana pula yang tertarik kepada polisi Kerajaan Keluarga 69 ini? Sedangkan ia tidak banyak berbeza dengan Kerajaan Tembok Atap dahulu. Menteri-menteri yang gagal dilantik semula, sama ada untuk kementerian yang sama atau berbeza. Tidakkah Khairuddin sedar bahawa rakyat marah apabila duta-duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri terus dikekalkan, sedangkan hasilnya satu sen pun kita tidak nampak sebagai menambah pelaburan asing kepada negara. Jangan lupa yang menjatuhkan Kerajaan UMNO Melaka ialah pemimpin atau exco Kerajaan UMNO sendiri yang menginsafi kebejatan amalan parti itu. Justru sebaik-baiknya lah jika Melaka menjadi milik Pakatan Harapan kembali untuk ditadbir urus demi kemajuannya, bukan demi politik perkauman yang sempit kononnya Kesatuan Melayu Islam. Dalam pada itu, jika jenama Kesatuan Melayu Islam hanya merangkumi bersatu UMNO dan PAS, maka ia adalah sebagai cubaan untuk mentakfiri kaum muslimin yang tidak menyokong Perikatan Nasional atau Muafakat Nasional tetapi menyokong parti lain, khususnya Pakatan Harapan. Atau adakah PAS sedang cuba mencanai persepsi bahawa kejatuhan Kerajaan UMNO Melaka itu angkara Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP? Jangan cuba pembodohkan rakyat. Tidak ada nama pemimpin DAP dan amanah dalam senarai Pandora Papers. Maklumat kini semua di hujung jari. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.